Cubaan suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cubaan suara 1, 2 dan 3 lintas langsung dari pekarangan MC Plus di Bandar Tun Sen On dan juga Wangsa Maju di pekarangan Wangsa Maju. Safarid, apa khabar Safarid? Alhamdulillah, saya sihat saja di sini. Sepadang macam mana sana? Ya, suasana di sini agak kecoh sikit kerana terlalu ramai rakyat yang melanggar SOP Safarid. Ya. Dan saya Kenapa SOP Kenapa dia melanggar SOP? Mereka degil Safarid, mereka degil. Dan Safarid, suka untuk kita ingatkan, sekiranya rakyat melanggar SOP, perniagaan sukar untuk dijalankan. Bagaimana dengan pendapat Safarid? Setuju? Maksudnya dekat sini kita kena faham SOP tetap SOP, kena jalan, kena follow. Follow is follow. Sebab apa Safarid? Sekiranya SOP dilanggar, maka trend perniagaan akan jatuh merudum. Adakah itu benar Safarid? Cantik betul. Ya. Ladies and gentlemen, without further ado, izinkan Semadang dan juga Safarid untuk memulakan kelas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan ni hao ma. Nalarikia, como está? Bonjour, kaifa haluk, annyeong, vigets, ladies and gentlemen, sawadika. Kutai midai, kutai mailai dan ini nakap, matilah nakap, masuk pintu, keluar. Tingkap. Safarid, silakan kata-kata pembuka. Assalamualaikum kepada warga-warga Pelasian dan bukan Pelasian. Hari ini saya selaku YB di Wasang Maju, saya di YB Wasang Maju dan Sepadang YB di BTSO, kami akan bedah macam mana nak menjawab perniagaan. Silakan Sepadang. Itu dia YB Safarid. Kalau saya menang. Kita sudah negara dilanda COVID-19. Ya. So sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, kita punya visi dan misi objektif kita pada hari ini, suka untuk saya ingatkan supaya semua pelasya berada dalam keadaan yang sihat-sihat, baik-baik sahaja. Dan Safarid, kita percaya mereka ada PDPR. Betul, setuju? Ada yang PDPR tetapi ada yang buka 2 device. Betul. Kami tak bersalah dalam isu ni. Betul. Kalau boleh buka dua-dua. Tapi ingat, kalau cikgu tanya kenapa tak masuk, join MC Plus. Jangan petik nama kami. Mohon jangan petik. Kita orang lari dulu. Tapi saya rasa cikgu faham. As long as awak belajar, saya rasa tidak ada siapa pun berhak untuk marah lah. Yes, terbaik. Okay. Harap semua berada dalam keadaan baik-baik dulu. Safarid, result yang mengagumkan untuk subjek perniagaan Promax. Alhamdulillah, maksudnya batch 04 memang menjadi betul. Memang menjadi betul. Tetapi Sepadang, adakah Safarid 03 Safarid. 0. Sorry lah. Maksudnya 04 pun akan jadi yang sama lah. Okey, maksudnya kita nak bagi tahu result, okey, result 03 menjadi betul. Tetapi adakah dia akan berulang untuk 04? Dia akan berulang tapi jauh lebih baik. Alhamdulillah. Amin. Okey, Safarid, betul tak Safarid, subjek perniagaan mustahil untuk anak-anak kita yang ada dalam kelas hari ni fail. Mustahil. Setuju. Saya percaya Safarid dan Semadang dah checklist dengan semua student, tak ada satu pun yang fail. Unless lah dia tak hadir ya. Betul, tak hadir. Yes. Dan Safarid, hari ni sebelum kita mulakan, sebab Safarid dah sediakan soalan yang agak menarik, iaitu soalan daripada negeri mana ni Safarid? Gano. Wah, udah kabur ya. Duk kabur kita duk ngaji sikit. Dengar dulu. Makan ikan lo. Rema duk kabur makan seganu. Anda kemak. Safarid, kita buka dulu Safarid kepada pelasya belakang ni. Kita buka dulu bagaimana struktur soalan. Boleh. Jom buka kita dulu, tengok. Safarid. Jom saya buka dulu. Okay. Mari kita tengok.
Mari kita. Yang pertama, okey, untuk pelajar-pelajar di luar sana, awak kena faham. Nak lulus perniagaan easy peasy, man. Dalam perniagaan, kita ada 3 paper. Kertas 1, kertas 2, kertas 3. Maka kertas 1 macam biasa, objektif. Objektif. Maka dalam objektif kena jawab berapa soalan. Dah ada 40, kena jawab 40. Okey. Selesai. Yang kedua, kita ada kertas 2, iaitu subjektif dan kajian kes. Awak kena faham dalam kertas 2 inilah awak punya nadi, awak punya jantung. Dalam kertas 2 ada berapa bahagian? Ada A, ada B, ada C. A, B dan C. Maka dekat situ awak kena faham bahawa dalam kertas 2 ini wajaran dia adalah 60%. 60%. Untuk kertas 1 adakah 40%? Sorry, ampun bang, jago. Tetap. Bukan. Kertas 1 adalah 20%. Yes, 20%. Maknanya kalau awak dapat 40, awak hanya dapat 20% saja. So kena hati-hati tu. Dan yang terakhir, kertas 3 ni Sepadang. Benda ni boleh buat gaduh lah Sepadang. Folio ni kalau tak dapat 18, ya Allah. Ini wajaran dia adalah 20%. Yes. Dan dalam tangan 18, 19, 20. 20 tak nak 20, 19. Wajaran dia 19 lah. Maksudnya awak boleh dapat lah 19 ataupun 18. Yes. Betul. Okey. Dan saya nak sambung sedikit. Sepadang tak tahu ke Sepadang, kalau nak lulus lah, kita sembang lulus dulu lah Sepadang. Kasih harga punya Kasih lah. lulus dulu lah Sepadang. Yang ni last lah, last offer lah. Last offer lah. Okey, kertas 1. Lock harga Lock harga, kita dah tak nak tawar dah. Saya cakap total, hari ni memang tak ada tawar. Dengan saya jangan nak lebih-lebih ke apa ke, cakap pasal KFC ke apa, tak ada tawar-tawar dah. Pertama, kertas 1 last, 20. Yes. Maknanya 20 awak akan dapat 10%. 10. Kita buka kertas 3 tadi. Kertas 3 tadi berapa Sepadang? 19. 19. Kita ambil. Payah sangat cikgu nak kena ada 19. Bagi kita ambil 15 lah. Kita ambil 15. 100 tolak 15 tolak 10. 100 tolak 15 campur 10, 25. 100 tolak 25 berapa tinggal? 7. Setuju eh? 85. 85. Okey. Dalam 85 tu maknanya kertas 2 ini ada 60%. Takkan tak boleh dapat separuh bosku. Ambil lah separuh. Ambil separuh 30%. 30% maknanya awak kena dapatkan 50 markah di dalam kertas 2. Okey Sepadang, jelas? 10 campur 30, 40. 40 campur 15. Allah dah lebih lah pula Sepadang. 40 campur 15, 55. Itu pun main-main. Itu pun main-main 55. Yes. So suka untuk saya ingatkan, okey sekarang ni korang tak perlu risau pasal lulus sebab kami yakin lulus. Betul? Setuju? Kami yakin lulus. Mustahil student perniagaan fail. Itu jarang-jarang berlaku. Dan even dalam Tak pernah lah Sepadang. Tak pernah lah. Tak pernah lagi lah dalam student MC Plus ni fail. Okey, Sefarid. Kalau A lah Sefarid, ambil paling hujung lah, 70 lah. Last saya tak akan bagi offer lagi bagi saya offer Last, lagi. lock harga. Yang lain tolong pay attention berapa persen kita kena dapat. Kasihlah. Okey. Sekarang kita nak kena bercakap. Kita kena tahu wajaran setiap tu. Okey, wajaran untuk kertas 1 20%. Wajaran untuk kertas 2 60% dan wajaran untuk kertas 3 20%. Okey. Yang ni kena ambil paling maksimum. Paling maksimum. Maknanya kena follow cikgu sekolah. Yang ni kena follow betul, 18 19. Kita ambil kena follow betul ni, kena follow betul. Dan
Dan rasanya jarang juga student dapat 15 sebenarnya. Yes, jarang. Ha, Unless dia lambat hantar, tu je. betul. Memang kena follow cikgu sekolah. Bukan kena follow tu, follow masuk bilik, semua benda nak kena follow. Bukanlah maksudnya. Cikgu kata buat pembentulan. Follow buat pembentulan. Cikgu sekolah kata, okay, ikut saya. Saya nak minggu ni kena buat macam ni, macam ni. Kena follow. Yes, correct. Okay. Kertas 2, 60% awak kena ada lebih kurang dalam 45%. 45%. Main-mainlah 45%. Maksudnya lebih kurang lah kertas A dengan B cover betul. Yes, Silap betul. kertas C boleh tinggal. Untuk C boleh tinggal. A saja dah berapa? A saja dah 50. B saja dah 30. 80 per 100 darab dengan 60. 48 lah lebih kurang. 8 darab 6, 48. Setuju Sepadang? Yes. Maksudnya kalau perform betul A dengan B kasih solid. Jangan salah, C boleh tinggal lagi. Okay. Dan atas ni pula last ni Sepadang, last lah. Jangan kurang daripada tu 30. Yes. 30 pun maksudnya dia akan dapat 15%. Yes, 15 markah. 15%. 15 campur 45 dah 60 Sepadang. 60 campur 19. Tu pun dah terlebih. Dah terlebih lah Sepadang. Kita kira lebih-lebih benda ni Sepadang. Ini Dah pemain-main terlebih. ni Sepadang. Dah terlebih dia. So, terima kasih Sefarid perangkaan pemarkahan daripada Sefarid. So sekarang ni kalau you perasan, benda yang kita boleh kontrol satu je buat masa sekarang ni, kertas 3. Betul? Betul? Confirm? Folio kita boleh kontrol sebab kita yang buat dia dan ada pengawasan daripada cikgu. Cuma yang menyebabkan awak tak dapat 19 adalah awak lambat hantar. Okay. And then Sefarid ada juga yang student tanya, MC Plus ada ke buat kelas untuk ajar buat folio? Okay, jujur saya cakap, Sefarid dan Sepadang tahun ni akan buat kelas untuk assist awak dalam buat folio. Boleh. Yang pertama, benda yang paling orang kata crucial dan ramai student pening adalah bahagian pengiraan, iaitu penyata kewangan perniagaan, penyata pendapatan, kunci kira-kira. So yang tu Sepadang dan Sefarid akan assist. Boleh Sefarid? Boleh? Silakan, Yes. tak ada masalah. We're going to make sure that everyone gets 90%. Tapi sebenarnya, kalau ikutkan logik guys, kalau you nak power folio, sebenarnya dalam folio tu semua benda you belajar. Setuju. Dalam silibus buku teks, semua benda you belajar. First, you perniagaan apa. Betul. Lepas tu kena ada visi, misi, objektif perniagaan. Betul. So benda-benda macam tu basically you dah belajar dalam buku teks. Cuma you nak letakkan dia dalam satu folio. Inilah kita panggil perancangan perniagaan. Setuju. Dan Sepadang, Okay. saya nak tambah sikit Sepadang. Boleh. Dan folio ni bab berapa Sepadang? Apa dia? Folio ni bab berapa dalam Form 5? Form 5, bab 7. Bab 7 dah cover dah. Habis. Yeah. Dan sebenarnya kalau dia buat betul-betul bab 7 ni, dia tak tiru, dia tak main kiri kanan, tak tiru. Dia follow saja. Silat-silat kertas 2 ni memang dalam tangan. Yeah. Semua dah belajar macam Sepadang cakap tadi. Dengan adanya penyata kewangan, dengan adanya milikan, semua dah ada dalam kertas 2 dan kertas 3 tu macam dah cover lah. Yes, betul. Terbaik Sefarid. Okay, so apa-apa pun kami mendoakan minimum A di tangan anda semua. Boleh? Betul? Setuju? Amin. 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 Itu yang kita nakkan. Okay? Allahu Akbar. Okay. So now, Sefarid, tanpa melengahkan masa Sefarid. Boleh, boleh. Guys, adakah anda sudah bersedia untuk kita memulakan sesi wake up kita? Okay. Boleh Sefarid, boleh Sefarid. So ladies and gentlemen, without further ado, kita pergi kepada page yang pertama dulu. Sebelum tu saya kasih zoom dulu. Yang ini adalah spesies terancam. Ya, ini adalah spesies terancam. Mohon untuk kalau terjumpa di mana-mana untuk tidak mencederakan beliau. Yang ni pun sama, spesies terancam, cuma yang ni tua sikit. Ni tua sikit. Okay. Cantik, kita pergi kepada soalan yang pertama Sefarid, boleh Sebelum Sepadang buka Sepadang, Ya. saya nak tanya Sepadang, hari ni kita nak buka apa Sepadang? Dalam kertas 2 bahagian apa? Bahagian apa? Bahagian A Sefarid. Ya Allah, bahagian A.
Dan untuk pengetahuan bahagian A sebenarnya, saya buka sikit lah sebarang tambah, sedapat nak tambah lah sebarang. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilih berapa? Cantik. Pilih Sebarik. 5 Pilih soalan. 5 Sebarik. Dan dalam 5 ni pula, sebenarnya dia macam dah confirm lah. 1, 2, 3 hak milih. Tingkatan 4. Ya Allah. Kenapalah dia buat macam ni? Dan dia memang dah macam tu. Kalau kita tengok 4, 5, 6. Form 5. Maksudnya Safarik, student dah boleh expect, betul tak? Betul. Yes. Dan betul tak Safarik, kebanyakan student kita akan jawab biasalah 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Setuju? Ataupun dia buang salah satu 4, 5, 6, dia ambil salah satu. Dia ambil salah satu. Betul. Ya. Okey, terbaik. Okey. So yang ni soalan 50 markah, betul Safarik? Setuju? Okay, ingat bahagian A membawa markah 50, bahagian B membawa markah 30 dan bahagian C adalah sebanyak 20 markah. Cuma ada satu fakta menarik sebenarnya pada pendapat saya lah Safarik bahagian yang paling senang untuk saya sebenarnya adalah bahagian C. Bahagian C. Tapi Safarik, student kebanyakannya tergelincir dekat bahagian C sebab dia tak cukup masa. Maybe timing yang salah, betul tak Safarik? Setuju. Sebab jawapan semua dah ada di dalam petikan. So you guys kena came up with an idea macam mana you nak construct jawapan. Kalau sempat insyaAllah. Tapi hari ni kita nak tekan dulu dekat lubuk yang pertama. Lubuk yang pertama ladies and gentlemen adalah bahagian A. Boleh Boleh, setuju. So now, kita pergi kepada soalan pertama. Soalan yang pertama ladies and gentlemen daripada Terengganu. So kalau soalan Terengganu saya akan baca dalam bahasa Terengganu. Boleh ke belaka? Boleh belaka? Boleh. Kita buka pihak pertama. Moga hak ni adalah soalan daripada Terengganu 2000 berapa? 2019. 2019. Faham. Belakang. 2019. Okey, di kata situ kedai kami menjual makanan beku. Nyatakan tiga konsep asas perniagaan yang berkaitan dengan perniagaan di atas. Ladies and gentlemen, Safarik, berapa markah Safarik? Itu 3 markah Semadam. 3 markah. Safarik sudah pun memperjelaskan untuk seminar hari itu. Kalau you ingat lagi, macam manakah perangkaan jawapan dia? Betul tak soalan tanya nyatakan? Dia kata apa? Nyatakan konsep asas perniagaan. So first kali you akan tulis konsep asas perniagaan. Ini kita panggil apa Safarik? Ini kita panggil kepala ayat. Ini kita panggil kepala ayat. Dan lepas itu of course. Tapi soalan kata nyatakan. Nyatakan. Ingat kalau dia kata nyatakan, kita nak bagi fakta ke kita nak bagi huraian? Fakta saja. Cukup dengan fakta sahaja ladies and gentlemen. Kita ada 1, 2, 3. Betul tak? Kalau kita tulis 3 fakta ni dah dapat 3 markah. Benar atau benar? Cantik. So, asas kepada perniagaan. Malu kalau tak tahu. Ini soalan first quote. Malu kalau tak tahu. Yang pertama sekali mesti ada apa? Mesti ada barang dan perkhidmatan. Boleh sebarang tahu yang kedua apa? Mesti ada penjual dan Pembeli. Cantik. Penjual dan pembeli. Lepas itu kita ada apa? Kita ada pertukaran nilai. Dah. Okey, saya pernah nampak ada student jawab soalan konsep asas tau. Soalan ni sebab dia tak study lah. Soalan tanya, berikan konsep asas perniagaan. Dia jawab modal. Safarik faham tak kenapa dia silap? Dia ingat faktor ke apa? Bukan, dia ingat konsep asas tu merujuk kepada okey, kalau nak berniaga kena ada apa? Kena ada betul. Ya betul, berniaga kena ada modal. Of course, saya pun cakap betul. Tapi bila kita cakap konsep asas, so apakah asas kepada perniagaan? Logiknya mesti ada barang dan perkhidmatan. Setuju. Mesti ada orang jual anjing, mesti ada orang buka pusat tuition. Contoh. Tak, kenapa anjing? Kenapa anjing pula? Barang kan, barang.
Lepas tu kita ada penjual dan pembeli. Okey, mesti ada penjual, mesti ada pembeli. Okey, dan seterusnya pertukaran nilai. Saya bagi duit, dia akan bagi saya barang. That's the concept. Okey. Dan ada selebihnya lagi 3. Apa dia lagi 3? Saya takut ada yang lupa. Lagi 3 apa lagi? Yang pertama, Kita ada kontrak perniagaan. perniagaan. Lepas tu kita ada apa lagi? Keperluan Keperluan dan perniagaan. kehendak dan Hubungan dengan keperluan perniagaan. kehendak. Dah, settle. Cantik. Dan Okay. kalau ikutkan Sepadang, perlu Ya. ke beria tengok gambar tu? Bukan main lagi sejuk beku. Dia sebenarnya soalan A, bahagian A ni dia sangat straightforward. Dia tak pusing-pusing Sefarid, dia direct Sefarid. Betul? Yeah. Dia sama macam contoh Sefarid dalam kelas ekonomi yang dia kata apa? Sefarid dah makan? Dah. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Very straightforward. Yes. Okay, Sefarid, boleh kita pergi kepada soalan? Boleh. Silakan Sefarid. Boleh? Yang seterusnya. Okey, kita tengok. Soalan yang kedua iaitu Allah. Apa ni Sepadang? Betul ke soalan ni? Terangkan jenis rakan kongsi. Rakan kongsi ni duduk dalam form berapa? Masih lagi form 4. Bab berapa? Masih lagi? Tiba-tiba rakan kongsi bab 2 pula. Bab 1. Bab 1. Maka macam biasa dia dah bagi kita buka lah. Lelap. Rakan kongsi lelap bagi tahu. Jenis rakan kongsi ialah yang tadi dia minta. Jenis rakan kongsi yang lelap tadi ialah, dah buka. Apa benda yang pertama? Liability terhad ke tidak terhad? Liability tidak terhad. Yes. Liability tidak terhad. Apa maksud liability tidak terhad? Maksudnya dia melibatkan harta peribadi. Settle. Dan dia aktif ke tidak dalam pengurusan? Dia tidak aktif dalam pengurusan. Allah, tidak aktif dalam pengurusan. Sepadang dia punya kata tugas apa Sepadang? Allah, kata tugas dia adalah jenis rakan kongsi. Nah, kata tugas dia jenis rakan kongsi dan terangkan. Terangkan pun tak payahlah beria sangat dah sebab dia bagi berapa markah? 4 markah untuk 2. So 2 je lah. Settle. Ini H1, ini H2. Yes, cantik Sefarid. Dan yang seterusnya kita ada rakan kongsi aktif. Bukalah sikit. Rakan kongsi aktif, jenis rakan kongsi aktif. Buka sikit. Apa benda H1 ni apa? Aktif tu apa? Masih boleh pakai yang sama. Liability terhad ke tidak terhad? Liability tidak terhad. Aktif ke tidak? Aktif. Benda ni boleh buat marah tengah hari ni. Macam tu je ke Sepadang jawab. Guys, kau perasan tak jawapan dia sangat straightforward? Liability tidak terhad. Yeah. Dan waktu tu H2 dia adalah aktif dalam pengurusan. Yes, terbaik. Okay, silakan. Okay, Sefarid, terima kasih sangat-sangat. So now, 4 markah berjaya diperolehi oleh Sefarid. Thank you Sefarid. Now, saya nak bagi nota sikit boleh tak Sefarid? Boleh Sepadang buka Sepadang? Okey, bahagian jenis-jenis rakan kongsi. Sebenarnya bagi saya sepanjang saya mengajar dan even saya jadi student sekalipun, jenis-jenis rakan kongsi sangat hot dalam exam. Setuju. So I'm going to give you a very short note untuk you bezakan antara jenis-jenis rakan kongsi. Yang pertama, of course, kita ada rakan kongsi biasa. Kita ada rakan kongsi aktif. Kita ada rakan kongsi lelap. Kita ada rakan kongsi nominal. Cantik. Dan last kali kita ada rakan kongsi berhad. Izinkan saya mengeluarkan satu statement. Betul lah, ada lagi di kalangan korang yang tak boleh bezakan antara semua ni. Sebab kita pun tak tahu keluar yang mana. Betul? Okey. Dan betul tak Sefarid dah bagi jawapan. Yang pertama untuk aktif. Okey, of course aktif dalam pengurusan. Okey lah. Lepas tu liability
liability tidak terhad. Tidak terhad. Okay. Sama juga macam lelap, pakai jawapan yang sama, iaitu rakan kongsi dia tidak aktif. Dia tidak aktif. Dan kat sini pun sama, liability dia tidak terhad. Tidak terhad. Now, saya nak masuk dekat bahagian biasa. Biasa ni pun sama tau. Dia punya liability adalah tidak terhad. Yeah. Dan untuk rakan kongsi, kita tulis macam ni. Rakan kongsi biasa kita tulis macam ni. Terlibat dalam pengurusan. Dah, settle. Okay, kalau you perasan untuk membezakan biasa dan aktif. Betul lah aktif, dia aktif dalam pengurusan. Yang ni dia terlibat sahaja. Setuju. You faham maksud sebadang? There is a comparison yang aktif ni lah yang paling strong sekali. Setuju. Okay. Alah macam korang ada member buat kerja kursus sama-sama. Kan cikgu suruh present. Ada je yang menyumbangkan, ada yang betul-betul menyumbangkan. Ada okay. Tapi yang paling kita panas sekali lelap lah. Kan? Lelap dia dah lah tak aktif, liability pun tidak terhad kan? Okay. Oh, tapi saya nak tambah satu lagi Safarid. Boleh? In term of modal, saya nak tanya, betul tak perkongsian modal dikumpul oleh rakan kongsi? Adakah anda bersetuju? Setuju? Yes. So rakan kongsi biasa, rakan kongsi aktif, rakan kongsi lelap, diorang ni semua bagi modal. Okay, diorang sumbangkan modal. Sumbangkan modal. Okay, yang ni pun sama, sumbangkan modal ada. Yang ni pun ada modal. Mestilah nak berniaga rakan kongsi kena ada modal. Tapi yang paling kita menyampah sekali sebenarnya adalah nominal. Kenapa Safarid? Dia ni nama je, dia ada nama. Yes. Dia ni action je lebih. Sebab apa? Dia dah lah tak aktif. Tak terlibat. Tak terlibat Duit pun tak letak. Dia letak ke duit? Yes. Lepas tu apa lagi? Dia dah lah by the way liability sama. Liability dia sama. tidak terhad. Liability dia still tidak terhad. Maksudnya boleh melibatkan harta peribadi. Harta peribadi. Dan juga satu lagi you kena ingat, dia ni digunakan untuk apa? Dia digunakan untuk nama. Yes. Saya bagi satu tadi contoh. ada orang tanya Sebadang, ada orang tanya pasal tidak terhad dengan terhad. Okey, dia macam ni, simple saja. Terhad tu maksudnya setakat modal yang dilaburkan saja. Saya dengan Sebadang ada buat perniagaan, boxer. Kami berniaga memang tak ada tempat lain, kami berniaga kat Bukit Bintang, kat PV kita berniaga. Okey. Kita berniaga, kita memang tunjuk dekat orang. Okey. Yes. Tapi kita tak pakailah. Kita akan ada model kita lah. Maksudnya waktu tu kita pakai model patung lah. Woi, kalau Safarid jadi model orang lain tu. Dah lebih. Okey. So, maksudnya dekat situ, okey, contohlah cik, saya berniaga, Sebadang pun berniaga. Kami dua-dua adalah rakan kongsi. Andailah kata saya duduk sebagai rakan kongsi lelap. Saya letak duit dan saya pun memang tak aktif. Saya letak duit. Okey. So apakah liability tadi? Liability terhad ke tidak terhad? Liability tidak terhad. Tidak terhad maksudnya apa? Maksudnya andai kata perkongsian kami ni rugi. Andai kata penghasilan kami ni rugi dan saya akan diambil harta peribadi. Tidak terhad maksudnya unlimited. Yes. So guys, kalau you perasan apa yang Safarid cakap, sekiranya perniagaan anda jatuh kepada kategori liability tidak terhad, sebenarnya itu adalah satu kekurangan. Yes, setuju. Sebab dia akan ambil you punya harta peribadi. Bukan hanya sekadar harta perniagaan, harta peribadi juga akan disentuh. Yes. Dan benda ni agak menyusahkan lah sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Sebab ini adalah perniagaan perkongsian. Dan satu lagi ingat rakan kongsi nominal juga dia tak bagi modal. Tak bagi modal Dia ni apa pun tak buat. Dia ni memang apa pun tak buat. Tapi dia bagi satu je, iaitu nama. Yes. Betul tak? Ada tak perniagaan dalam Malaysia yang pakai nama artis tapi artis tu tak berniaga pun? Setuju. Contoh kedai burger Zizan Razak. Betul. Kan? Dia mana pernah ada kat kedai tu? Maksudnya ada orang yang kaya yang buka perniagaan perkongsian yang invite dia jadi rakan kongsi nominal. Zizan, kau famous.
Kau tak perlu datang kerja, kau tak perlu bagi duit. Okay? Bak sini nama. Yes, that's the concept. Okay? Dan last sekali, yang ni yang paling rare, iaitu rakan kongsi berhad. Sebarik, saya terus tulis lah Sebarik. Terus tulis lah Sepadang. Rakan kongsi berhad is the only jenis rakan kongsi yang liability dia terhad. Cantik. Yeah, dia adalah satu-satunya yang dia punya modal, dia punya liability adalah sangat-sangat terhad. Faham semua? Faham. Tapi you kena ingat dia tiada kuasa dalam pengurusan Tiada kuasa dalam pengurusan. Dan betul lah, dia punya liability hanyalah setakat modal yang dilaburkan sahaja. Betul atau salah? Setuju. Yes, maksudnya kalau dia sumbangkan 10,000 dalam perniagaan, bisnes rugi, dia hanya rugi 10,000. Setuju. Orang tak boleh ambil kereta dia, orang tak boleh ambil rumah dia, orang tak boleh ambil TV rumah dia. That's the concept. Dan saya mohon kepada pelajar-pelajar, make sure you guys jaga betul-betul jenis rakan kongsi. Tapi mengikutkan statistik, saya rasa 3 ni lah yang menjadi hangat lah. Yes, setuju. Yes, 3 ni. Cantik. Oh, boleh screenshot. Okay, nak screenshot. Boleh Sebarik bagi dia screenshot. Boleh. Dan kalau ikutkan apa yang Sepadang sampaikan tadi, daripada biasa sampai nominal, semua permainan ni semua tu liability terhad ke tidak terhad? Liability tidak terhad. Yes. Bila Majority. terhad, so awak boleh goreng dan bawah sekali itu saja adalah liability terhad. Yes, logik apa yang Sepadan cakap. Yes. Nak screenshot? Dah screenshot belum? Dah Okey, cantik. Sebarik, silakan. Boleh, silakan. Kita tengok yang seterusnya. Nyatakan kelebihan sumber manusia dalaman. Dia main dalam luar pula. Dalaman kepada sesebuah organisasi perniagaan. Yang ni form berapa? Form 4. Beradik jawab form 5. Tadi kita dah cakap 1, 2, 3 main-main form 4. Bab berapa? Ya, awak ada jawab bab 3, bab 2. Yang ni kalau ikutkan sebenarnya dia tanya apa? Kita kan ada cara pengambilan pekerja. Yes. Maksudnya ada internal ke? Ataupun External. Outsider. Maksudnya daripada luar. Okey, Sepadang nak cakap apa? Okey. Kalau kau tersalah jawab untuk apa-apa konten kami tanya, tak apa. Sebab perniagaan ni dia memang kadang-kadang dalam form 4 dan form 5 ada benda yang sama. Setuju. Okey. Samalah sumber manusia kita belajar kat form 4. Sumber Betul manusia kita belajar juga dekat form 5. Dan sebenarnya dia adalah kesinambungan. Form 5 ni adalah yang lebih besar. Besar sikit. Tapi sebenarnya sumber manusia. Jangan tipu saya dan Sefarid yang you tak pernah dengar perkataan sumber manusia kat form 4. Dekat fungsian ada. Setuju. Okay, dekat bab 2 ada. Yes. Setuju. Kan dekat faktor-faktor dalaman ada cerita pasal sumber manusia. Okey. Tak apa. So, ini kita akan bahagikan satu-satu. Tadi kita nak bezakan konten kita nanti. Yes. Okey, Sefarid. Teruskan Sefarid. Nyatakan kelebihan sumber manusia dalaman kepada sesebuah organisasi. Kita ambil pekerja pun di kalangan kita. Maksudnya simple sajalah. Kita ambil di kalangan keluarga ke? Kita ambil memang dah lama dalam company tu ke? Apa kelebihan dia? Jom kita tengok. Nyatakan. Apa pula kabel pula? Nyatakan. Apakah faktanya? Bagi fakta saja. Okey, jom kita tengok. Yes. Yang pertama, kelebihan sumber manusia dalaman ialah kelebihan sumber manusia
Dalaman ialah memotivasikan pekerja. Yes. Kita kadang-kadang kita tahu bila kita dah duduk dalam, ada kenaikan pangkat. Kita akan lebih tahu. Berkobar-kobar sebenarnya. Yes! Dapat meningkatkan motivasi. Dan dia kata apa? Fakta saja. Dapat meningkatkan motivasi pekerja. Settle. Sebarik, saya nak jawab nombor 2 Sebarik. Sebarik. Boleh. Sebarik, saya Boleh. Sebarik. Okey, boleh. Okay. Sebarik, oh maksudnya sekali kita ambil pekerja dalaman lah Sebarik. Kita-kita lah. Tak kenapa sengit-sengit. Boleh. Saya wakil student. Oh maksudnya kita ambil pekerja antara kita-kita. So Boleh. betul tak? Kelebihan kepada perniagaan adalah rekod dia dah ada. Kita dah Ya tahu rekod Allah. sedia ada dia. Sebenarnya tak payah cakap lah. Cakap je betul. Cakap je betul. Cantik. Memang dah ada benda tu. Rekod maklumat pekerja sudah sedia ada. Cantik. Seronoknya. Yeah. Maklumat pekerja sudah sedia ada. Sedia ada. Dan Sebadang, setuju Ya, tak? ya. Yang terakhir sekali, kalau saya. ikutkan benda ni, kita dah bekerja dah berapa lama, kan? Betul? Dan bila kita ambil dalam di kalangan orang kita juga, maksudnya dalam dalaman ni juga, budaya tu dia akan faham. Dia dah tak? faham. Ya, Dia settle. dah tahu dah berak kena flush. Tarik balik benda tu, tarik balik. Betul Safari, ada tempat kerja yang berak tak flush. Maksudnya dia tak faham budaya tempat kerja lah. Ada yang lepas minum kopi tak basuh. Safari, ada satu staff tu Safari, pekerja baru. Minum kowe tak pakai gelas, tadah tangan minum kowe. Pekerja lebih memahami budaya. Tapi Sebadang saya nak tambah sikit Boleh, Saya Sebadang. lah benda ni waktu dulu saya belajar, saya jadi murung juga Toilet, kalau Sebadang cakap pasal toilet, saya tak tahulah dia foreigner atau apa. Kami jadi pelik waktu tu, saya jadi pelik bila dia berak keliling. Tahniah, saya pun tak faham, dia tak nampak lubang ke? Ini benda betul. Ini benda betul. Saya sampai panggil cleaner terus. Murung. Ni dekat universiti Serius kat UM. Memang saya ingat lagi toilet dekat bilik ujung sekali. Jangan buat macam ni, buat pangai apa. Takkan kat rumah tak benda boleh center. Turun je lah nak pergi keliling kalau tengah pangai. Sebarik jangan marah. Saya ada jawapan. Okey. Saya percaya manusia yang melaksanakan kegiatan tersebut, beliau merupakan student architecture ataupun student seni lukis. So dia sebenarnya tengah mengekspresikan seni dia. So bila Sefarid faham seni dia dan Sefarid marah kan, maksudnya seni dia berjaya. Okay. Sumpah teruk tu, ya Allah. Teruk. Saya sampai panggil akak cleaner. Akak tinggal, ya Allah, apa jadi ni? Saya tak tahu kak, tiba-tiba dia keliling. Tahniah. Sampai sekarang saya ingat lagi. Jom kita tengok. Okey, Sefarid, kita pergi kepada soalan A 2A. Jom. Sefarid, soalan 1 settle lah. Dah settle dah Sebadang. Cantik lah. Sebadang Okay. saya nak tanya sikit Sebadang. Kalau Ya. ikutkan 3 campur 4 campur 3 berapa Sebadang? 20. 10 Sebadang. 10. 10. Dia dah dapat dah 10. Betul? Okay, silakan. Bukan, dua. sir. Saya tahu kenapa saya cakap 20. Kenapa? Sebab kita dah bagi jawapan terlebih. Student dah ada banyak konten. Setuju? Setuju. Yes. Okay, cantik. So now, I'm going to go for question 2A, ladies and gentlemen. Aduh. Jelaskan perbezaan antara organisasi bermotifkan untung dengan organisasi bukan bermotifkan untung. Sebarik, macam mana Sebarik? Ya Allah, form berapa tu? Macam mana nak buat cakap, macam ni? Tiba-tiba Form. rasa panas lah Sebarik. Bab berapa?
Bab berapa tu? Bab 3. Okay. Ni siapa-siapa nak SS dulu, lepas tu saya pergi ke sini. Jap, Farid. Bab 3? OBU, sir. Bab Ini. 1. Bab 3 pun ada, sir. Ya, lepas visi, misi dan objektif. Tapi yang ni, Bab 1. bab 1. Okay. Sebab dia kata jelaskan perbezaan antara organisasi. Ya, betul Okey, terima kasih Farid kat saya. Saya dah hampir lupa. So, di bab 3, lepas dia belajar visi, misi dan objektif sebab sebadan form 4 tengah belajar visi, misi dan objektif. So baru masuk OBU. Itu saya bawa ajar. Kan ada benda ni? Apa dia? Kan ada benda ni dia tanya balik? Yes. Ada. So guys, now yang pertama sekali dia ni apa kata tugas dia? Kata tugas dia Allah, dia kata jelaskan. Okay. Jelaskan perbezaan antara organisasi bermotifkan untung dengan OBBU. Farid, boleh buat kotak ke Farid? Ya Allah, memang buat kotak pun. Malas lah Farid nak borak banyak-banyak, betul tak Farid? Jap. Farid, saya ada satu persoalan. Yang ini kita boleh borak sama-sama. Dalam exam, kalau student tulis OBU dan student tulis OBBU, dibenarkan atau salah? Dibenarkan. Okay. Yang ni saya takut ramai student tak take note Ready semua? Okay. Betul tak antara kebencian kita dalam perniagaan adalah banyak sangat nama-nama agensi? Setuju. Mara, Mosti, Metrade, LHDN, Agrobank, Mardi, Bernas. So, student, contoh betul tak waktu kita nak study pasal Mara, mesti kita nak kena hafal nama dulu. Majlis Amanah Rakyat. Tapi kadang-kadang student jadi jam kepala otak dia sebab banyak sangat nama dia nak kena hafal. Panjang. So, dalam exam, ini kita dah dapatkan kepastian kalau you tulis Mara sahaja, jawapan dia adalah betul. Sebab kalau tak boleh tulis short form, kenapa dalam buku teks dia emphasizekan dengan perkataan pendek? Betul. Samalah SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So guys, macam OBU, OBBU, dibenarkan. Yes. So, apa beza OBU dan OBBU guys? Apa beza OBU dan juga OBBU? Okay. Kita tak nak ambil yang selalu jelas Okay, yang ni nak untung, yang ni nakkan kebajikan. Okay. Saya nak pergi yang rare sikit. Boleh tak kita cerita pasal aktiviti yang dijalankan? OBU, dia nak untung. So agak-agak awak dia punya aktiviti berasaskan kebajikan atau aktiviti penjualan barang dan perkhidmatan? Penjualan barang dan perkhidmatan. Cantik. Aktiviti penjualan barang dan perkhidmatan. Ya, sebenarnya Dok tanya, kena buat kotak ke? Sebenarnya kena buat kotak. Kena buat. Yes. Okay, lepas tu Farid, kalau OBBU Farid, dia aktiviti penjualan barang dan perkhidmatan ke apa Farid? Dia memberi perkhidmatan. Memberi. Memberi perkhidmatan macam mana tu Farid? Kepada masyarakat. Memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Cantik. Sekejap, saya bukan jual skrim Sekejap, Petrilo. Okey. Yang seterusnya, ladies and gentlemen. Betul tak untuk jalankan dua-dua ni kena ada duit ke tak ada duit? Setuju, ada duit. Of course kena ada duit ladies and gentlemen. Saya nak tegur sikit Guys, dua-dua ni sebenarnya adalah bisnes Setuju? Okay, dua-dua ni adalah bisnes. Cuma kita separatekan dua entiti yang nak untung dan satu lagi yang tak nak untung. So now, daripada mana OBU dapat duit? Daripada mana OBU dapat duit? Modalnya datang daripada owner sendiri, bosku. Yes. Yang pertama, dia boleh guna duit peribadi, simpanan peribadi ataupun wang pemilik. Kedua, dia boleh buat pinjaman. Ketiga, keuntungan perniagaan. Yes, setuju. So OBU daripada mana dia dapat modal? Okey, modal. Okey. Diperoleh daripada simpanan peribadi ataupun nak cakap apa lagi?
Keuntungan Apabila tidak ada Keuntungan pinjaman perniagaan. boleh Keuntungan boleh. dan keuntungan perniagaan. Perniagaan. Tapi kalau macam OBBU, katakan Sebarang buka yayasan binatang-binatang liar di Malaysia. Ya. Yayasan binatang-binatang liar di Malaysia diketuai oleh Safarid dan juga Sebarang lah, kami peminat binatang buas. So guys, daripada mana kami boleh dapat duit? Daripada mana kami dapat duit? Derma, bos. Kita boleh dapat daripada derma ataupun sumbangan kerajaan pun boleh. Yeah. Tapi Safarid, kalau Sebarang buka yayasan binatang buas Malaysia, nak pakai duit sendiri boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Pemilik Ya, nak boleh, jual. tak ada. Satu lagi, kalau you ada ahli, okey contoh, bila Sebarang dah buka yayasan binatang buas Malaysia, korang semua jadi ahli. Masuk free ke bayar sikit Bayar sikit lah nak tengok binatang. Nak tengok binatang. Yeah. Safarid ada tengok tak story saya? Semalam saya ada rekod binatang pekak. Semalam tak sempat lah Sebarang. Safarid kena tengok nanti. Ada binatang pekak. Yes, rare, handsome. Nanti tengok, Safarid tengok. Nanti hantar kat Safarid. Okay, so tulis kat sini modal ataupun diperoleh daripada Dana kerajaan. dana kerajaan ataupun kita boleh dapat daripada sumbangan ataupun anjuran keahlian boleh. Yes. Safarid dah cukup ke markah kita Safarid? 4 markah Sebarang. Geli ketiak. Sap soy 5 kauco kaum saya. Okey, cantik. Sebenarnya ada banyak je lagi penceritaan pasal OBU dan OBU, tapi soalan bagi 4 markah settle. Dah settle. Oh, jap Safarid, saya kata kalau nak cerita pasal kaedah jualan boleh ke Safarid? Boleh je, tak ada masalah. Yes, tambah sikit boleh Safarid Boleh. apa kaedah jualan OBU? OBU maknanya dia memang jual atas kos. Atas kos ke bawah kos? Atas kos. Kaedah jualan di atas kos. kos. Tapi Safarid kat sini nak tulis satu ke tulis tu semua? Tulis 3-3 je. Yes. Ataupun satu pun tak ada masalah. Tapi benda pun tak ada isu pun. Dah. Ladies and gentlemen, apa yang kami tengah borak sekali, kalau bisnes yang nak untung, dia akan jual di atas kos. Kalau kos RM10, dia akan jual harga RM100. Yes, setuju. Betul? Tapi kalau OVBU, dia ada 3 kaedah. Iaitu apa? Yang pertama adalah kaedah jualan Percuma. Secara percuma. kaedah jualan secara Percuma. Lepas tu kita ada apa? Di bawah Kos. kos dan harga kos. Itulah dia. Safarid, ada student tanya, Sebarang kalau nak tulis memaksimumkan kebajikan, nak tulis kat sini memaksimumkan keuntungan, boleh ke Safarid? Boleh. Tidak menjadi masalah. Boleh. Sebab pemeriksa tak boleh pangkah jawapan awak sebab jawapan awak tu logik dan berasaskan konsep penceritaan OBU dan OBBU. Sorry. Safarid, ni dah bukan 4 markah Safarid. Ni dah 8 markah. Ini Safarid. dah 8 dah ni. Lebih-lebih lah budak-budak ni Safarid. Jangan lah. Okey, cantik. Okey Safarid, by all means teruskan. Yang seterusnya 2B. Apakah kesan kepada perniagaan jika gagal mencapai matlamat? Dia form 4 bab berapa ni? Matlamat, visi. Bab 3. Okey. Yang ni kadang-kadang ada student tanya, cikgu boleh tak saya nak cakap perniagaan rugi? Bukan kita tak boleh bagi rugi tu. Tetapi dia dah ada skema dia yang memang kita kena faham, dia ada teknik dia. Yang pertama, simple sajalah, iaitu jualan meningkat ke merosot bila tak berjaya capai matlamat. Merosot. Okey, buka dulu kepala ayatnya. Kesan kegagalan mencapai matlamat dan objektif ialah kesan kegagalan mencapai
matlamat dan objektif ialah buka lah. Dan dia minta kita buat apa? Kita buat fakta ke huraian. Dia minta kita buat fakta saja. Sebab dia kata apa? Apakah? Yang pertama, jualan merosot. Yang kedua, tidak mampu membayar kos perniagaan. Tulis dulu. Yang pertama, jualan merosot. Yang kedua, tidak mampu membayar kos perniagaan. Okey, yang seterusnya, dia minta berapa markah sepadang? Dia minta sebanyak soya Safarid. Ada 3 markah punya. Dia gagal ke dia boleh perform dalam persaingan? Gagal, dah settle. Dia terlalu direct, cuma dia ada key dia. Yes. Kalau ikutkan student cikgu, boleh tak saya nak buat perniagaan rugi? Kalau ikutkan boleh lah, tetapi dia kena jadikan rugi itu sebagai huraian. Dan fakta dia adalah jualan merosot. Okay. Ada apa-apa sebenarnya nak tambah? Teruskan Safarid, teruskan. Yang seterusnya, kita tengok 2C. Dalam poin ke dalam ayat? Okey, dia macam ni. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar yang ada sekarang di depan saya dan depan Sepadang, saya nak bagi tahu sedikit. Sebenarnya, untuk perniagaan, tak payah buat esei. Nak buat esei pun boleh. Cuma kalau nak buat poin, kena buat kepala ayat. Yeah. Kepala ayat kena tahsalin balik. Okey. Boleh? Muflis ke, rugi ke, bukan tak boleh? Boleh, tapi jadikan sebagai huraian. Faktanya bukan muflis. Faktanya adalah jualan merosot. Merosot. Yes. Okey. Kita sambung tengok. Apakah kepentingan SWOT? SWOT. Allah, Sepadang jangan joget lagi lah Sepadang. Kenapa? Ingat tak ada ke? Strength Safarid. Oh, strength. Strength. W, weakness. O, opportunity. Dan T adalah threat. Safarid, apa macam nak meludah tu? Track. Threat. Okey. Yang pertama, yang ni dia kata apa? Nyatakan. Dan macam biasa, benda ni fakta ke huraian? Fakta Safarid. Dah settle. Boleh saya buka? Perangailah soalan ni. Silakan Safarid. Okey. Kita nak cakap pasal SWOT. Yang pertama, kepentingan SWOT kepada perniagaan ialah kepentingan SWOT dalam perniagaan ialah yang tu kena buat kepala ayat. Sebab saya memang terus direct saya tanya. Saya tanya ada beberapa cikgu sekolah, saya tanya, andailah kata student tu tak buat kepala ayat, dikhawatiri akan ada penalti. Penalti kena potong markah. Waktu tu jangan marah. Sebab apa? Bila kita terlalu direct tapi tanpa kepala ayat, Penalti. Bukan. Okay, kita sambung. Yang pertama, kita nak pastikan kita berjaya capai realisasikan, iaitu vision, mission perniagaan. Memastikan apa? Strategi. Yang ini adalah fakta. Memastikan strategi untuk apa? Merealisasikan yang dibuat mampu merealisasikan VMO. VMO boleh ke Sepadang saya buat macam tu? Boleh. Yang seterusnya, bila kita ada SWOT tadi, adakah kita dapat upgrade bisnes kita? Yes, dapat membuat penambahbaikan dalam
Perniagaan. Membuat penambahbaikan dalam perniagaan. Dan yang seterusnya, kita nak buka fakta yang ketiga, iaitu saya nak tanya sikit Sabadang. Kita bila dah ada SWOT ni, SWOT ni apa? Tadi ada student tanya Sabadang, SWOT ni apa? Saya buka sikit Sabadang buka sikit, takut budak tak nampak. Strength, weaknesses, opportunity dan threat. Di mana strength adalah kekuatan, weaknesses adalah kelemahan, Good. opportunity adalah peluang dan juga T adalah threat. Saya bagi you satu contoh. VMO, vision, mission, objective. Duster, mana duster? Jap. Sefarid, hiburkan dia orang kejap. Okey. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita nak buat satu program. Okey. Program bersama saya dan Sabadang, kita akan ride. Kita akan ride satu Malaysia. Okey, tadi ada orang tanya nak suruh buat magic. Boleh? Kita buat magic. Tengok Cak. Apa benda tu Sefarid? Tadi tak nampak kan? Tadi tak nampak. Okay. Sekarang dah nampak. Cak. Magic. Okay guys, sebelum korang ditipu oleh Sefarid, pandang sini. Okay. To be honest, saya rasa bila student tanya SWOT tu apa, sebenarnya SWOT adalah benda yang paling penting dalam tingkatan 4. Betul? Dan by the way, ini adalah syllabus university, bukan sekolah menengah sebenarnya. Setuju? Betul? Kita orang pun sebab kita orang batch perdagangan, bukan perniagaan. Setuju. Zaman saya dan juga Sefarid, kami tak pernah belajar pun pasal SWOT, VMO. Kami belajar benda ni di university. Setuju. Okay. Cuma you punya content sekarang ni banyak dibawa masuk daripada universiti ke sekolah menengah. Okay. So now, yang pertama sekali ada student tanya, Sir, apa kepentingan SWOT ni Sabadang? Saya fahamkan awak dari segi trend perniagaan, mudah sahaja. Pandang betul-betul. Ladies and gentlemen, business, betul tak saya cakap, ada masa dia naik, ada masa dia turun, ada masa dia flat. Setuju. Kita ada trend meningkat. Kita ada trend menurun. Dan kita ada trend mendatang. Boleh saya tahu tak? Logiklah kepala saya memikirkan. Trend meningkat, bagus ke tak bagus? Bagus Sabadang. Trend meningkat menunjukkan perniagaan tengah bagus. Perniagaan tengah positif. Perniagaan tengah untung. Jawab soalan Sabadang. Kenapa dia boleh naik? Agak-agak awak sebab dia ada strength ke dia ada weaknesses? Dia ada strength. So kita nak kena tahu apa kekuatan dia yang menyebabkan bisnes dia naik. Yang kedua, boleh saya tahu bisnes ni tengah naik ke tengah turun dekat sini? Tengah turun. Bagus ke tak bagus? Tak bagus. Bisnes tengah rugi. Perniagaan tidak produktif. Agak-agak ada strength ke ada weaknesses? Strength kot. Ada weakness. Dah settle. Boleh saya tahu tak untuk trend meningkat, agak-agak awak sebab ada peluang ke ada ancaman? Threat adalah ancaman. O adalah opportunity. Agak-agak awak ada opportunity ke ada threat? Ada O ke T? Ada O lah sir. Ada peluang. Apa peluang yang menyebabkan bisnes dia naik? Dan yang terakhir, boleh saya tahu, bisnes tengah bagus ke tengah teruk? Tengah teruk. Agak-agak awak sebab ada peluang ke ada ancaman? Ada ancaman. Ada threat. Ini berbalik kepada penceritaan bab 2, trend. Trend semasa perniagaan. How important is what? Strength, weaknesses, opportunity dan juga trend. Okay, ini secara basic Ini saya buka sikit kecil je. Kucil je. Yes. Okay. Boleh Okay, kita sambung apa yang Sabadang tadi. Dan waktu kepentingan SWOT tadi, kita dapat mengembangkan perniagaan ke ataupun slowkan perniagaan? Sekejap, ada orang tanya. O tu opportunity sayang. Opportunity.
opportunity. Okey, merebut peluang untuk mengembangkan perniagaan. Yes. Merebut peluang untuk mengembangkan perniagaan. Dah, settle Safarid, 3 markah. Dah, itu je. Terbaiklah Safarid. Settle boy. Settle boy. Okey, ada student tanya apa benda maksud benda ni. Pula dah budak-budak ni. Tu dalam bahasa Melayu terus. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Settle. Cantik. Dah. Okay, ingat strength sisi baik, weaknesses sisi tidak baik, peluang Yes. sisi yang baik, yang Yes. tidak baik. Yes, good. Cantik. Okey, Safarid, saya rasa cukup menarik penceritaan kita hari ini. Setuju? Okay. So now, okey, alang-alang lah Safarid kan. Saya perasan lah Safarid, kebanyakan juga pelasian-pelasian yang baru join ataupun yang first time belajar kita, betul tak dia orang punya basic form 4 ni kurang memberangsangkan lagi? Betul. Simple okey, itu tahu tak antara soalan yang kalau dia tanya dia mesti dia kurang mahir dalam perniagaan. Liability tidak terhad. Setuju. Kalau student cakap soalan macam tu, macam pelasian tahu lah. Siapa yang tanya benda tu? Pasal liability ni terhad dengan tidak terhad. Ini adalah masalah yang berulang-ulang student perniagaan yang tak pernah fokus. Betul. Kalau you tanya VMO tu apa, you tanya SWOT tu. SWOT saya boleh terima lagi lah. Kan ada je student tak belajar SWOT. Tapi apa yang kami boleh sampaikan kepada yang baru masuk, ladies and gentlemen, okay, if you masuk dengan MC Plus, benda yang paling kami tekankan sebenarnya adalah tingkatan 4, especially bab 1. Yeah. Dan Safarid dah nak habis Form 5. Form 5 pun sekarang dah 5, bab 5 dah. Bab 5, sebadan bab 4, sebadan lambat satu bab dengan Safarid. So betul tak Safarid? Habis je kita punya syllabus Form 5, kita akan ulang balik back to square one. Betul? Setuju? Time tu kita akan makan balik Form 4. So kalau you masuk sekarang, you guys akan masuk bahagian Form 5. Setuju, betul. Sebadang bab 4, Safarid bab 5. Masuk mana-mana. Sama je benda kita orang ajar. Yes. Okay. Cantik. VMO tu visi, misi, objektif. Tak pernah tengok dinding sekolah ke? Ampun bang, jago tetap. Ampun bang, jago tetap. Hey, banyak main lah. Cantik. Okey, lepas tu Safarid, boleh ke saya nak delaykan sikit soalan kita yang seterusnya? Boleh? Saya nak Sepadang bagi tak? Mana sepadang? Saya nak bagi senjata sikit Safarid kat orang. Boleh sepadang? Bagi senjata. Okey. Tolong bagi tahu saya, pelasian yang nak belajar dengan saya tak payah jawab. Betul tak? Kalau sepadang minta korang bezakan di antara visi, misi dan objektif, mesti korang tak boleh bezakan. Betul tak? Ramai kat sini tak boleh bezakan visi, misi dan objektif. Okey. Yang mana yang boleh tu confirm belajar dengan kita orang. Okey. Sepadang buka Boleh. sikit, sepadang buka sikit, sepadang. Okay, Buka sepadang buka sikit macam mana nak bezakan dia dengan cara yang mudah. Sebelum tu screenshot dulu di SWOT. Dah? Okay. Tapi ingat apa yang saya bagi ni adalah ringkasan dan rumusan yang paling simple untuk you faham. Okay, ladies and gentlemen, yang pertama sekali bab 3 penetapan visi, misi dan juga objektif V kita ada visi, M kita ada misi, O kita ada objektif. Okay. Nak faham benda ni dia ada dua cara. Satu, you go through the huraian. Satu lagi you kena faham contoh. Tapi student sebarang paling seronok sekali adalah contoh Okey, ada yang tulis contoh-contoh sebarang. Okey, yang pertama sekali saya tulis visi ni dia mestilah bersifat jangka panjang. Dan juga dia merupakan hala tuju. So visi ni adalah direction basically. Dia adalah benda yang kita nak capai at the end of the day. Okay, pada penghujungnya itulah goal kita. Yang kedua, misi ni lebih kepada penyata ringkas. Yes. Penyata ringkas aktiviti yang dijalankan.
Dan last kali objektif, dia mesti bersifat apa tau? Objektif, dia mestilah ada perkataan sasaran yang khusus. Khusus. Yes. Dan di mana dekat sini juga dia boleh diukur. Boleh diukur. Okey, dalam buku teks saya tengok huraian dia panjang tau. Tapi Hmm. saya ambil keyword yang paling penting yang pemeriksa suka tengok benda tu ada dalam jawapan. Iaitu yang pertama, jangka panjang, hal tuju, penyata ringkas aktiviti yang dijalankan, sasaran yang khusus yang boleh diukur. Okey, tapi saya percaya walaupun saya tulis macam ni, you tak boleh faham lagi keadaan dan situasi sebenar. Now saya bagi you contoh. Ready? Jadi, Harap sir. senjata ni boleh diguna pakai waktu you nak study balik nanti. Okay, now. Sebarik pun boleh sama-sama dengan Sebarang, boleh? Boleh? Okay. Saya nak masuk syurga. Alhamdulillah, sama-sama nak masuk syurga. Persoalan Sefarid adalah, saya nak masuk syurga tu adalah visi ke, misi ke, objektif? Visi, sir. Ya Allah. Semua orang nak masuk syurga. Visi, sir. Okay, nak masuk syurga. Syurga. Betul tak nak masuk syurga ni adalah perjalanan yang jangka panjang? Tujuh. Okay. Sama juga macam awak nak skor ASPM, perjalanan awak 11 tahun. Setuju. Dia bersifat jangka panjang. It's not easy to get. Yes. Dan betul tak bila saya nak masuk syurga, ini menunjukkan saya punya apa? Hala. Ada 7. Dan segala keputusan saya mestilah berlandaskan pasti berlandaskan visi saya, itu nak masuk syurga. Kalau saya nak masuk syurga, saya tak solat. Adakah keputusan saya itu betul? Tak. Betul tak saya punya hala tuju dah lari daripada landasan yang betul? Yes. So ingat, visi contoh dia adalah nak masuk syurga. Nak masuk syurga. So, macam mana nak masuk syurga? Adalah taat Pada perintah Allah. kepada perintah Allah. Okey. Cuba bagi tahu Sebarang. Betul tak nak masuk syurga kena taat kepada perintah Allah? Betul atau salah? 7. Cantik. Tapi kau perasan tak? Dia bagi tahu tak nak taat kepada perintah Allah tu macam mana? Dia bagi tahu tak nak taat kepada perintah Allah tu macam mana? Dia bagi tahu ke tak? Tak ada. Tak, Tapi sebab apa? Berbalik kepada huraian penyata ringkas aktiviti yang dijalankan. yes. So, apa cara untuk you masuk syurga? You kena taat. Tapi, macam mana? Pergi kepada objektif. Apa objektif dia? Solat. Yes. 5 waktu. Yes. Sehari. Semalam. Yes. Zikir. Yes. 10,000 kali sehari. Yes. Bayar zakat. Yes. Solat duha. Yes. Yes. Okay. Saya nak tanya awak. Objektif ni ada sifat sasaran? Ada sifat khusus? Ada sifat boleh diukur? Boleh ada? Mohon kepada semua pelajar untuk tidak memanggil saya Piu. Saya bukan Piu, saya Pui. Bukan Piu, Pui. Cantik. Yes. Inilah dia visi, misi dan objektif. Okey. Sekarang ni saya nak tanya, you dah faham belum? Apakah yang dimasukkan dengan huraian dia dan juga contoh? Faham saya? Cantik. Tapi maybe kau rasa tak puas hati kalau saya tak bagi contoh dari segi bisnes. Okay. Okay. Kita ambil MC Plus. Apa cita-cita MC Plus? MC Plus ingin menjadi pusat tuition terbaik di Malaysia. Terunggul di Malaysia. Yes. MC Plus nak menjadi pusat tuition yang terunggul di Malaysia. Itu visi bersifat jangka panjang dan hala tuju. Satu. And ingat, visi dia adalah benda yang susah untuk kita dapat sekarang. It takes time. Kedua, macam mana dia nak jadi pusat tuition terunggul? Mengadakan kelas. Kelas yang macam mana? Yang berkualiti ke tak berkualiti? Berkualiti. Yang berkualiti. Tapi dia bagi tahu berkualiti tu macam mana? Tak. Tak. Pergi kepada objektif.
memastikan. Okay, memastikan teknik pengajaran adalah berkesan dan tepat. Kedua, memastikan setiap tahun pelajar straight A adalah sebanyak 99%. Yes. Which is korang batch 04, Amin. Amin. Yes. Mengadakan seminar sebanyak 2 kali sebulan secara percuma. Yes. So, untuk MC Plus menjadi pusat tuition terunggul, dia kena jaga kualiti kelas. Dan macam mana dia nak jaga kualiti kelas? Pastikan sesi pengajaran tu berkesan dan tepat. Adakan seminar percuma. Memastikan dapat student straight A 90%. Yes. Itulah konsep dia. Saya tambah sikit sebanyak. Boleh Sefarid? Tadi ada student tanya, boleh tak saya nak terbuat pasal BMO, pasal SPM? Kita ambil simple. Awak nak jadi manusia yang berguna ke pergi sekolah, ataupun awak nak jadi manusia yang pandai? Berguna. Berguna adalah vision. Long term mission awak, maka tindakan untuk mencapai mission. Maka nak jadi manusia yang berguna, kena pergi sekolah ke kena nganga? Kena Pergi sekolah. Kena pergi sekolah. Tapi sekarang PDPR, follow PDPR. Tak ada masalah. Dan yang seterusnya objektif. Apa objektif awak? Join PDPR. Join kami ni apa? Awak dah dapat 10A. 10A itu adalah dalam bentuk numbering. Itulah maksud sebadang yang sebadang kata boleh diukur. Secara khusus. Faham Yes. Okey, cantik, terbaik. Saya harap permasalahan antara visi, misi dan objektif yang korang sampai sekarang tak faham-faham, saya harap inilah cara yang paling indah dan cara yang paling senang untuk semua tangkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya harap membantu, okey? Cantik. Okey, kasih screenshot satu kali. Satu kali. Cantik. Cantik lah. Okay. Ini praktikal form 4 sayang. Okey, Sefarid, jom. Kita punya masa tak banyak ni, Sefarid. Teruskan dengan soalan, Sefarid. Jom. Kita tengok nombor 3. Dah kenapa gambar macam tu? Macam bancuh air yang tak elok Sefarid. Bukan warna biru ni, bukan air elok ni, warna biru. Okay. Air elok. Okay. Kita nak bagi tahu, nyatakan peranan yang dimainkan dalam bahagian fungsian tersebut. Form berapa ni? Form ini bab berapa? Bab 4 Sefarid. Tadi awal-awal saya dengan sebadang cakap nombor 1, nombor 2, nombor 3 hak milik siapa? Hak milik form 3. Tadi form 4. Form 4. So maksudnya dia memang main-main situ juga. Jom kita tengok. Maka peranan yang dimainkan oleh bahagian fungsian apa ini? R&D, Research and Development. Cantik. Adakah R&D ini semata-mata dalam makmal? Tidak. Open kedai makan pun boleh buat R&D. Pusat tuition MC Plus buat R&D tak? Ni apa ni? Ni gambar korang, gambar sini. Itu semua R&D. Okay, jom kita tengok. Dalam bahasa Melayu apa Sefarid R&D ni? Penyelidikan dan pembangunan. Penyelidikan dan pembangunan. Kasih tulis sikit Sefarid. Diorang ni kadang-kadang tak tahu bahasa ni. Research and development. Maka kalau kita tengok kat sini, penyelidikan dan pembangunan. Okey, settle? Boleh kita sambung? Cantik. Yang pertama, peranan yang dimainkan oleh bahagian fungsian ialah macam tu. Peranan yang dimainkan bahagian fungsian ialah, saya nak tanya sikit sebadang, R&D ni buat apa sebadang? Boleh saya bagi pendapat Sefarid? Boleh.
contoh kalau iPhone keluarkan iPhone X, kalau ada kekurangan, dia akan keluarkan yang baru jadi iPhone XS. Okey, boleh? Ya. So maksudnya Safarid, dia akan improve produk dia Safarid. Sekiranya ada kekurangan ataupun masalah. Betul ke Safarid jawapan saya? Setuju. Maka kalau ayatnya menambah baik produk sedia Sedia ada. Ya. menambah baik. Inilah pentingnya R&D guys. Yes. Produk sedia ada. Dan saya nak tanya sikit, adakah yang ni saja berapa markah tu? 3 markah. 3 Maka markah. R&D ini adakah menambah baik saja? Yang pertama dia akan fikirkan produk Baru. Tadi ada orang tanya MC Plus ada R&D ke? Saya nak tanya sikit, pusat tuition lain ada ke sediakan studio macam kami? Kat belakang Sebadang tu ada TV. Dekat sini saya, kiri kanan ada TV. Bukan riak apa hari ni. Memang MC Plus ada buat R&D. Sebadang pegang apa tu? Ingat saya tak ada ke Sebadang ini semua. Sebadang saya ada Sebadang. Assalamualaikum. Sekejap sebenarnya. Saya kait kos saya ke? Ya. Oh. Okay. Assalamualaikum. Ada orang call. Yang seterusnya, merancang aktiviti pembangunan produk baru. Merancang aktiviti pembangunan produk baru. Macam biasa, kita nak upgrade produk sedia ada, kita nak buat produk baru pun R&D. Okay, R&D duduk dalam form 4 bab 4. Nanti Sebadang akan buka lagi. Yang seterusnya, bila ada R&D ini, setuju ke tak setuju, dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yes. Kalau tidak, tak adalah berus gigi yang Apa bunyi macam lalat sebenarnya? tak bateri, pakai bateri. Berus gigi pakai bateri. Yang tu adalah R&D. Okey. So, memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Keperluan dan kehendak pengguna. Sebadang, dah habis ke Sebadang? Settle lah Safarid. Settle lah. Lebih-lebih lah. Diorang ni lebih-lebih lah. Betul ke? Dan untuk saya ingatkan, R&D adalah benda yang sangat penting bagi menjamin kesinambungan jangka hayat perniagaan. Kerana apa? Setuju. Syarikat Nokia ataupun telefon Nokia, jahanam, lingkup, merana, muflis dek kerana mereka ni sombong tak nak upgrade telefon diorang. Setuju. So Nokia back in the day when we were in 90s, Nokia adalah the most advanced and leading phone. Serius. Motorola, Sony Ericsson, LG semua dipijak. Pijak. Tapi bila iPhone mula keluarkan iOS, Samsung keluarkan Android, Nokia terpinga-pinga dan dia cakap dia punya produk lagi bagus. Dan sekarang dia dah rugi sampailah Microsoft beli syarikat Nokia. Yeah. Guys ingat apa yang kita boleh belajar kat sini? Hebat mana pun kita dalam hidup ni, jangan pernah rasa selesa. Setuju. Sebab konsep dalam hidup akan ada sentiasa orang yang lebih baik, orang yang lebih hebat, so kita kena improve seiringan. Setuju. McD, walaupun McD tu dah kaya, adakah mereka buat benda yang sama sahaja tiap-tiap hari? Ada tak benda-benda baru yang dia buat? Paling latest, burger, TBS. BTS. Budak-budak ni suka betul. TBS jungkuk. Jangan sebut betul-betul pasal banyak benda ni boleh buat balik. Sorry. Nampak tu. BTS, sorry semua. Kepada Ami, sebab minta maaf. Okay. Safari, orang yang minat Korea ni Safari, dia pantang lah Safari. Betul, marah betul. Okay, betul tak guys? Apa yang McDonald buat BTS tu merupakan satu penyelidikan dan pembangunan. Setuju. Dia memenuhi keperluan dan kehendak peminat Korea, especially BTS. Betul. Kalau ada World Cup, takkan dia nak duduk diam buat burger World Cup. Betul.
That's the concept. Mask. Ada orang upgrade mask lebih advance sekarang. Ada? Siti Nurhaliza keluarkan mask yang anti jerawat. Yes. Kan ada orang pakai dengan mask. Jovian ke? Dengan Jovian. Tak silap saya. Kan ada mask yang kita pakai berpelukan naik jerawat. Dia keluarkan itu. Ini kita panggil upgrade untuk stay relevant. Dan saya harap semua orang faham R&D itu apa. Lagi satu guys, biasakan term-terms English ni R&D. Research and Development. Nampak smart sikit. Okay. Cantik Sepadang. Cantik lah Safarid. Cantik. Safarid, memandangkan ini penceritaan bab 4 Safarid. Okay. Boleh ke kalau saya nak buka sikit? Sebuka weapon sikit je sir. Nak tengok budak-budak boleh tangkap tak weapon sir? Sebadang kalau bab-bab bagi konten kadang-kadang menyirap dengan diri sendiri. Okay. Dan saya menyirap dengan diri sendiri. Okay, so basically bab 4, form 4 adalah bertajuk fungsian. Okay, saya cakap macam ni je lah. Adakah main bola semua jadi goalkeeper? Tak, Sepadang. Saya percaya one side 11 player semua diagihkan dengan tugas masing-masing. Adakah anda bersetuju? Setuju. Same goes to perniagaan. Every workers in the organisation have their own duty. They have their own function. Ini kita panggil fungsi. Alah macam kau main ML lah. Main ML lah. Siapa yang main ML? Betul tak? Kita ada fighter, kita ada MM, kita ada tank, kita ada mage, kita ada support. Abang datang malam ni satu game. So betul Safarid, setiap hero ada fungsi masing-masing yang perlu dijalankan tugas. So ladies and gentlemen, saya bentang. Boleh ke Safarid saya bentangkan tapi kita ringkaskan? Boleh Sepadang, silakan. Yes. Untuk fungsian dalam perniagaan ada 11 semua sekali. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Safarid, bantu saya sekiranya saya lupa, okay? Boleh. Yang pertama, kita ada bahagian pentadbiran. Setuju. Yang kedua, kita ada bahagian sumber manusia. Setuju. Tak naklah, tulis HR. Yang ketiga, kita ada ICT, Safarid. Setuju. Lepas tu, kita ada marketing, Safarid. Betul, setuju. Lepas tu, kita ada R&D, Safarid. Betul, setuju. Lepas tu, kita ada bahagian pembelian, Safarid. Setuju. Lepas tu, kita ada bahagian pengeluaran, Safarid. Setuju. Lepas tu, kita ada bahagian pengagihan, Safarid. Setuju. Lepas tu, kita ada bahagian jap. Kita ada bahagian jualan, Safarid. Cantik, setuju. Lepas tu, kita ada bahagian saya lupa. Kita ada bahagian CS, Safarid. Customer service. Setuju. Saya miss satu ni, Safarid. Apa lagi? Kewangan dah masuk Sepadang? Apa dia? Kewangan. Yes, kewangan. Financial. Sorry Safarid, tercedok satu. Tak apa. Dan sebenarnya Sepadang, betul ke nak kena hafal semua tu 11 tu? Tak perlu. Okey. Kepada student perniagaan, kami ni lain sikit daripada cikgu sekolah, di mana kadang-kadang cikgu sekolah dia minta kita hafal semua. Macam kita orang, kalau konten tu ada 10, hafal 5. Kalau konten ada 8, hafal 4 ataupun 5. Kalau konten tu ada 10, guys, ni 11. Ni 11 kot. Nak kena hafal semua ke? Okey. Kalau you perasan, ada tak yang sebarang tulis dalam perkataan short form? Ada? HR, ICT, Marketing, R&D, CS. 5 ni saya jawab dalam universiti dulu. Dah, settle. Yes. Give 5 function that exist in a business. So saya bagi 5 ni. Sebab ni je paling senang untuk saya explain. Tapi jangan ikut tekak saya. Ikut tekak masing-masing lah. Sebab kalau kita cakap, oh yang ni senang. Tak boleh juga. Ada student baca benda tu susah. You pick and choose yang mana yang you rasa selesa nak jawab. Tapi jujur apa yang sebarang tulis tak semua senang Okay. Tapi secara logiknya,
HR senang, pentadbiran senang, marketing senang, pembelian senang. Dan Setuju. betul lah guys, tengok sini betul lah dalam MC Plus, semua ni ada. Setuju. Yes. Okay, saya lupa HR, sumber manusia. Semua manusia. ICT, teknologi dan Maklumat. maklumat. Lepas tu marketing, pemasaran. Pemasaran. R&D, Sefarid dah ajar tadi. Research and CS, development. customer service. Service. Khidmat pelanggan. Yes. Inilah fungsi-fungsi dia. Korang pernah call lah MC Plus? Pernah call lah MC Plus? Pernah? Customer service. Dah, settle. Korang pernah bayar yuran tak? Tak, Cik tanya. Bila you bayar yuran, siapa yang akan trigger? Siapa yang akan trigger ni? Kewangan. Yes. Ada nampak tak Sefati si Iqbal tu joget-joget dekat Instagram, buat video, buat konten? Itu apa? Marketing. Marketing. Sebenarnya kita boleh, Sefarid, betul tak sebenarnya kita dah boleh faham benda ni secara logik? Secara logik settle. Maksudnya kita faham dalam MC Plus pun, walaupun sebuah pusat tuition ada komplit. Yes. Pentadbiran, data. Ada budak-budak datang. HR, ada tak MC Plus dalam minggu lepas ke minggu ni tengah cari pekerja? Ada. Yes. Nak rekrut pekerja. Kena Setuju. bayar gaji pekerja. Jaga kebajikan pekerja. Setuju? ICT. Kita orang buat kelas ni pakai apa? Pakai Agus. Pakai Dor- telefon. Diorang cakap pakai Agus. Okay. Diorang cakap pakai Agus. Agus tu manusia, dik. Okay. Lepas tu, kita ada bahagian R&D. Of course. Tiap-tiap kali seminar, tiap-tiap kali modus operandi, kita akan cuba upgrade untuk jadi lebih hebat daripada sebelumnya. Setuju. Lepas tu, pembelian. Betul tak? Sebelum kita nak jual barang, betul tak kita kena beli barang dulu? Setuju. Betul. You buka kedai runcit. You tak proseskan barang tu, you kena beli. Beli daripada siapa? Pembekal. Yes. Betul. Maksud macam MC Plus ada beli apa-apa ke? Of course. Kami ada beli Ada. juga. TV kami beli. Betul TV. Kena dapat Handphone. daripada supplier. TV Handphone. beli bukan main banyak. Kena dapat harga yang murah. Handphone lagi. Lepas tu kita kena jalinkan hubungan dengan siapa Sefarid? Pembekal. Jaga hubungan baik. Ini ada dalam buku teks saya. Yes. Jangan kau bercerita pula dengan pembekal. Perangai. Okay. Lepas tu pengeluaran. Okay, yang ni lebih kepada aktiviti proses lah. Yes. Macam mana kita runkan the business. Macam mana kita nak keluarkan suatu produk. Memastikan tidak berlaku pembaziran. Contoh, you buka kilang pakaian. Mesin jahit ada 20. You pakai satu je. Terajang pekerja tu. Yes. Cantik. Lepas tu pengagihan. Okay, pengagihan saya rasa paling jelas saya Sefarid. Kita ambil GNT. Dah settle. Kita ambil FedEx. Dah. Apa yang paling penting? Pengagihan. Timing. Timing. Betul. Tepat pada waktunya. Nah. Lepas tu pilih saluran agihan yang sesuai. Yang sesuai. Okey. Lepas tu apa? Jualan. Jualan Sefarid. Account mesti power punya. Nah, kita buat jual lah maksudnya. Okey, adakah MC Plus juga terlibat dalam departmen jualan? Ada. Habis tu yang awak semua dapat bajunya, dapat hoodie-nya, itu semua departmen jualan bersama dengan departmen financial. Lepas tu kewangan, bahagian akaun lah. Yang rekod aliran wang masuk, aliran wang keluar, yang menunjukkan prestasi. Dan juga akaun juga kena, betul tak Sefarid kalau saya cakap, bahagian kewangan juga kena elakkan berlaku pembaziran. Setuju? Okay, kena ada sistem yang sistem yang kita dah cakap Sefarid? Tulus. Apa dia? Sistem yang tulus, tak boleh menipu. Sebab accountant ni ramai penipu. Sefarid, betul ke saya cakap Sefarid? Betul. Betul. Alif Syukri pernah kena tipu dengan accountant. Betul. Tak silap saya 5 tahun lepas kot, dalam 1.8 juta. Sama juga bekas pegawai Maybank. Dia accountant yang dia solap 1 sen dalam satu account. Setuju. Betul. Yes. Okay. Lepas tu, customer service. Kenapa customer service penting? Sebab kita nak jaga,
kita nak dapatkan masalah, kita nak dapatkan feedback. Senang untuk kita respon. Dapat semua? Okey, saya cakap ni nampak sangat senang keluar daripada bibir saya sebab kita fikir logik setiap satu jawapan dia ni. Tapi betul tak dalam buku teks ada huraian dia yang besar? Setuju? Tapi at least fahamkanlah yang benda ni. ICT tu teknologi dan maklumat saya. Okey Sepadang, kalau nak tengok diorang faham ke tak, kita try tengok Sepadang. Ada Boleh? sikit lagi, 1 minit je Sepadang. Kita tengok. Cantik Betul, lah tadi ada Sefarid. orang kata Pak Cantik datang, lah. Pak datang. Kita tengok. Guys, jadi kelas. kita main-main je. Jangan malukan kita orang. Jangan malukan apa yang Sepadang buka tadi. Jangan bagi salah Okey. Nyatakan bahagian fungsian X, Y, Z. Baca Sefarid, dulu. zoom kan? X, Y, Z. Okey, Sepadang tunjuk yang ni lah. Sefarid buka soalan. Okey. X, penerimaan pesanan daripada pengguna. Silakan. Penerimaan pesanan daripada pengguna. So Sefarid, betul tak jawapan dia adalah di antara 11 ni? Setuju? Okey. Dia cakap penerimaan pesanan daripada pengguna. Alamak, macam mana ni Sefarid? Sudah. Sefarid, adakah betul jawapan mereka? Sudah. Tadi kata bak datang. Sudah. Pesanan. Jualan lah bosku. Jualan. Tak apa, kita bagi lagi. Ini kalau Y salah, kita terus Ana. Tak ada kata-kata penutup. Y, kita tengok Y. Y. Okay, Y pula. Pesanan bahan mentah. Pesanan bahan mentah. Maksudnya kita buka kedai, kita order bahan mentah. Yes. Pembelian cantik. Yang seterusnya, Z. Penghantaran invoice kepada pembeli dan penerimaan bayaran. Apa dia tadi? Penghantaran invoice kepada pembeli dan penerimaan bayaran. Keyword dia bayaran. Kewangan. Cantik. Yeah. Kewangan. Dan suka untuk saya ingatkan, soalan objektif selalu macam ni lah. Macam ni lah pusing. Dia bagi petikan, teka, ni apa? Betul? Selalu soalan fungsian dia akan tanya macam tu. Okay. Cantik. HR tu human resource human resource. Okay, cantik. Safarid, saya rasa cukup untuk senjata yang kita bagi dekat diorang. Cantik. Saya nak tanya Sepadang, kita bawa berapa bab tadi Sepadang? 1 jam setengah Sepadang. Kita bawa 4 bab tadi Safarid. Settle bos. Semua bab kita bagi tadi dan to be honest, kita punya vibe datang daripada soalan 1 hingga 3 sebab form 4 yang kita kena tangkap betul-betul. Setuju? Okay. Dan saya mengharapkan kalau awak tak belajar dengan kami sekalipun, belajar kat sini je pun tak apa. Tapi at least ingat, habis the kelas ni esok ataupun malam ni cuba cover balik form 4. Setuju. Okay. Dan Safarid, ada apa-apa kata-kata semangat untuk orang? Apa yang saya nak sampaikan untuk hari ni, terima kasih semua untuk passion di luar sana dan yang tak join kami, jom join kami. Dan apa yang saya nak cakap dekat sini, jangan putus asa. Terus belajar, keep belajar. Saya faham dengan keadaan sekarang, dengan PKP-nya, tak apa. Kita ada MC Plus. MC Plus kan ada. Keep belajar dan kita sama-sama naikkan result, banggakan mak ayah. Persilakan sir. Terima kasih Safarid. Tanpa Safarid, kelas kita takkan meriah hari ni. Safarid, saya punya brother. Okay. So apa-apa pun guys, apa yang saya nak sampaikan satu sahaja. Ingat, kita belajar satu subjek yang sangat-sangat penting. Tapi kebanyakan daripada kita tak nak fokus dan skor subjek ni sebab dia rasa subjek ni tak penting. Dia rasa subjek ni adalah subjek budak-budak tak pandai. Kalau you cakap ni subjek budak-budak yang tak pandai, betul tak antara sunnah Nabi Muhammad SAW adalah berniaga? Setuju.
Dan ladies and gentlemen, takkan benda yang Nabi buat kita belajar, kita dapat keburukan. Fikir baik-baik. 9 punca rezeki datangnya daripada perniagaan. Setuju. Ingat, yang menggerakkan ekonomi, yang mewujudkan peluang pekerjaan adalah peniaga. Setuju. Akaun belajar untuk jadi accountant. Tapi bisnes bagi saya sebenarnya, bisneslah yang mewujudkan peluang pekerjaan untuk pekerja-pekerja yang lain. So, dengar betul lah sekiranya anda buka syarikat, anda lah yang akan menyediakan pekerjaan untuk semua department dalam bisnes. So, I wish you guys all the best. Dapatkan semangat balik dan harap dapat bertemu di dalam kelas kami di MC Plus. Dan kami akan pastikan batch 04 will strive for greatness. Okay? Terbaik, Safarid. Thank you so much. Thank you Terima kasih semua. Sepadang. Terima kasih kepada semua student perniagaan. Love you guys truly from the bottom of our heart. Okay? Safarid. Sepadang. Thank you, Sepadang. Oh, gambar dulu. Tengok gambar lu. Okay. Saya ada joget Korea ke sebelum balik? Tak ada. Goyang dulu, Safarid. Goyang dulu, Safarid. Pam 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 paparam param pam paparam pam pam paparam param pam. Okay guys, terima kasih semua. Bye. MC Plus signing out. Perniagaan student. Peace. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi.